Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah yang saya hormati. Untuk kali ini kami akan membincangkan tentang kajian penindasan rakyat Palestin yang menggugat nilai kemanusiaan sejagat. Untuk bahagian ini kami akan terangkan tentang proposal yang telah kami buat. Untuk bahagian pengenalan, falsafah ataupun filosofi merupakan ilmu tertinggi dan dasar kepada ilmu yang lain. Dan menurut perkataan Yunani, philo bermaksud cinta dan sophos ialah kebenaran. Untuk bahagian ini juga kami memfokuskan tentang nilai kemanusiaan. Dan ada dua tokoh yang penting ataupun tersohor yang membincangkan tentang nilai kemanusiaan sejagat. Yang pertama ialah tokoh daripada bahagian timur, iaitu tokoh Islam yang bernama Al-Farabi. Al-Farabi membincangkan tentang isu pemerintahan, prinsip hidup bermasyarakat dan penyempurnaan masyarakat. Manakala Henry de Saint-Simon membincangkan tentang perkembangan pemikiran manusia dan hidup dengan aman tanpa perbezaan. Kedua-dua tokoh ini mempunyai persamaan dari segi cara mereka menguruskan dan memperjuangkan hak manusia yang sebenar-benarnya. Bagi penyataan masalah juga, kami mengemukakan 3 penyataan masalah, iaitu hak asasi manusia yang sebenarnya, yang kedua sifat akal dan berfikir, yang ketiga nilai etika dan moral manusia. Untuk bahagian objektif kajian, kami mengemukakan 3 objektif, iaitu latar belakang dan isu penindasan rakyat Palestin, puncak isu penindasan rakyat Palestin, dan yang terakhir sekali, peranan semua pihak untuk menangani isu penindasan ini. Dan bahagian skop kajian, kami mengemukakan 3 jenis skop, iaitu yang pertama, kami memfokuskan tentang isu penindasan rakyat Palestin. Yang kedua, kami mengkaji tentang ilmu falsafah berkaitan dengan hak asasi sejagat. Yang ketiga, cara penyelesaian untuk menangani isu ini. Rujukan literatur ataupun ulasan literatur, kami telah merujuk 5 kajian yang berbeza untuk mengkaji isu ini. Yang pertama, Palestin kepentingannya kepada umat Islam. Yang kedua, krisis hak asasi manusia, cabaran peradaban masa kini. Yang ketiga, hak asasi manusia Israel, Palestina, organisasi kerajaan Islam. Yang keempat, konflik Islam dan Israel di Palestin, tantangan isu dan penyelesaiannya. Yang kelima, persepsi mahasiswa Open University Malaysia ataupun OUM terhadap konflik politik Palestin Israel. Dan kajian ini menarik apabila pengkaji yang lain membahaskan tentang isu ini secara lebih mendalam. Selesai untuk bahagian pengenalan ataupun proposal kajian, kami akan beralih kepada objektif yang pertama, iaitu konflik yang berlaku di Palestin di antara Arab dan Israel telah berlarutan sejak sekian lamanya. Jika dikira dari tarikh rasmi penubuhan negara Israel pada 15 Mei 1948, kita akan dapati bahawa konflik ini telah berlangsung selama lebih 6 dekad. Dan pada masa itulah, rakyat Palestin telah menjadi mangsa penindasan dan kekejaman oleh pihak tentera Israel. Berikut merupakan penjelasan ringkas mengenai isu ini dari segi kronologinya. Yang pertama, pada tahun 1987 hingga 1917, golongan Yahudi telah menubuhkan Pertubuhan Zionis Antarabangsa WZO. Kemudian, Palestin telah jatuh ke tangan British selepas Perang Dunia yang Pertama. Pada November 1917, bermulanya Deklarasi Balfour. Seterusnya, pada tahun 1918 hingga 1948, bermulalah perpindahan secara besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestin. Pada tahun 1948, Israel telah diisytiharkan sebagai negara bagi orang Yahudi. Pada tahun 1967, Perang 6 hari telah terletus dan Israel telah berjaya menawan semenanjung Sinai di Mesir, begitu juga di Bukit Golan di Syria serta di semenanjung Gaza. Pada tahun 1975, pada 13 Mei 1975, sayap kanan Palestin Kristian telah menyerang sebuah bas yang syarat dengan rakyat Palestin. Rakyat Palestin ini telah dibunuh secara beramai-ramai. Tahun 1979 pula, perjanjian damai antara Mesir dan Israel telah ditandatangani. Ketika Israel dan Mesir sedang berunding, tentera Israel telah menyerang
menyerang kem pelarian rakyat Palestin di Lebanon. Pada tahun 1993, Israel dan Palestin telah menandatangani sebuah perjanjian yang dinamakan sebagai Deklarasi Oslo. Deklarasi Oslo ini bertujuan untuk menjanjikan pemerintahan yang bebas kepada rakyat Palestin. Selanjutnya, pada tahun 2002, Presiden Amerika Syarikat iaitu George Bush telah memetakan penyelesaian konflik antara Israel dan juga Palestin. Namun, perkembangan yang berlaku tidak menunjukkan sebarang kemajuan. Malahan, pertempuran antara Palestin dan juga Israel semakin kerap berlaku. Punca utama yang menyebabkan rakyat Palestin ditindas ialah Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang dianggap suci oleh penganut agama Kristian. Perang ini telah dimulakan oleh penganut agama Kristian itu sendiri yang bertujuan untuk merampas kembali tanah suci mereka, iaitu Baitul Maqdis dan tempat kelahiran Nabi Isa AS. Ketika itu, agama Islam menjadi pesaing utama kepada agama Kristian, ditambah pula dengan kemelesetan ekonomi yang berlaku di Eropah ketika itu. Kemelesetan ekonomi yang sangat teruk menyebabkan tuan-tuan tanah berusaha untuk mencari tanah-tanah baru bagi memantapkan kembali ekonomi mereka. Jadi sebabkan itu, tuan-tuan tanah ini bersatu bagi menawan kota Palestin untuk mendapatkan tanah-tanah baru yang subur. Punca isu penindasan rakyat Palestin adalah disebabkan oleh cadangan pembahagian negara Palestin kepada pihak Yahudi. Tindak balas rakyat Palestin pada tahun 30-an menyebabkan banyak kerusuhan berlaku dan telah membawa kepada penubuhan Royal Commission. Royal Commission ini bertindak untuk menyiasat sebab-sebab berlakunya pelbagai rusuhan di tanah Palestin. Kekacauan tersebut berlaku kerana dua sebab, iaitu yang pertama, keinginan rakyat Palestin untuk mencapai kemerdekaan dan kebenaran. Sebab yang kedua adalah ketakutan terhadap kelahiran negara Yahudi. Seterusnya, punca penindasan rakyat Palestin adalah disebabkan pengambilan tanah Arab. Pengambilan tanah Arab telah memberi kesan kepada penduduk Palestin secara langsung. Ini telah menyebabkan kemasukan imigran Yahudi dari Eropah Barat dan Eropah Timur ke tanah Palestin begitu ramai. Masalah pelarian. Akibat peperangan dengan Israel pada tahun 1948, sebanyak 85% penduduk Arab Palestin meninggalkan rumah masing-masing. Hal ini berlaku akibat kekerasan yang dilakukan oleh tentera Israel. Mereka mula berpindah ke tebing barat Gaza dan negara-negara Lebanon seperti Syria dan Jordan. Bilangan pelarian yang berdaftar dengan UNRWA mengikut negara ataupun wilayah pada Januari 2010 adalah seperti berikut. Contohnya, di Gaza terdapat sejumlah 1,106,195 orang, manakala di tebing barat pula dianggarkan sejumlah 778,993. Angka yang tinggi juga terdapat di Syria dan Jordan. Mereka terpaksa berhempas pulas bagi kelangsungan hidup mereka, dan bagi yang masih berada di Palestin, mereka terpaksa menjadi pelarian di bumi mereka sendiri. Saya akan membincangkan tentang objektif kajian ketiga, iaitu peranan semua pihak dalam menangani isu rakyat Palestin. Antara pihak yang memiliki peranan tersebut ialah OIC. OIC atau Pertubuhan Persidangan Islam ditubuhkan pada 25 September 1969. Pertubuhan ini terdiri daripada 57 buah negara Islam yang kebanyakannya daripada Timur Tengah. Matlamat OIC adalah untuk mewujudkan kerjasama antara negara Islam dan memupuk kepada umat Islam di seluruh dunia. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa peranan OIC dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa masih berada pada tahap yang tidak memuaskan. Hal ini demikian kerana Masjid Al-Aqsa masih berada dalam kawalan Zionis. Misalnya,
Bagi golongan remaja dan belia dalam kalangan rakyat Palestin, mereka tidak dibenarkan untuk mendirikan solat di dalam masjid. Hanya golongan lelaki tua dan tidak berupaya sahaja dibenarkan. Di samping itu, semasa umat Islam menunaikan solat Jumaat, puluhan tentera Israel mengawal kawasan masjid tersebut bersama senapan mereka. Selain itu, OIC juga mengadakan mesyuarat tindakan eksekutif OIC. Dalam mesyuarat tersebut, beberapa persetujuan telah disepakati bagi menangani isu Palestin. Antaranya ialah mengadakan tabung kemanusiaan, membantu mangsa di Gaza, membentuk kumpulan pengaman di Gaza, menghentikan peperangan dan beberapa resolusi lain. Namun, secara realitinya, OIC tidak mempunyai kekuatan secara fizikal seperti mana PBB. Hal ini demikian kerana ia merupakan pertubuhan organisasi Majlis Negara-Negara Islam sahaja dan tidak mempunyai perlembagaan eksekutif yang membolehkannya mempunyai kuasa ketenteraan bagi melaksanakan misi pengaman. Peranan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ditubuhkan pada 24 Oktober 1945 selepas Perang Dunia Kedua terjadi pada saat didirikan. PBB memiliki 51 negara anggota dan pada saat ini terdapat 193 negara anggota tidak termasuk Palestin. Tujuan utama PBB ditubuhkan adalah untuk menjaga pendamaian dan keamanan dunia. Peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dilihat kurang efektif dalam menangani isu penindasan rakyat Palestin kerana kuasa veto yang dimiliki oleh Amerika Syarikat berpihak kepada Israel. Hal ini kerana Majlis Keselamatan PBB memerlukan semua persetujuan daripada negara yang mempunyai kuasa veto untuk menyelesaikan isu Palestin ini. Namun, PBB dilihat menjadi platform terbaik kepada semua negara anggota untuk menyelesaikan konflik global terhadap pencerobohan hak asasi manusia. Akan menguraikan peranan semua pihak dalam menangani isu penindasan rakyat Palestin ini. Seperti yang kita tahu, Malaysia ada menubuhkan beberapa pertubuhan badan bukan kerajaan yang juga dikenali sebagai NGO. NGO ini ditubuhkan pada tahun 1999. Dan fokus utamanya adalah untuk memberi bantuan kemanusiaan. Antara NGO yang telah memainkan peranan dalam isu penindasan rakyat Palestin ini termasuklah Aman Palestin. Aman Palestin ini secara rasminya ditubuhkan pada 3 Januari 2006 yang tidak berteraskan keuntungan iaitu non-profit organisation bagi membantu rakyat Palestin secara sistematik dan berkesan. Kemudian NGO Kesatuan Ulama Islam Sedunia iaitu QUIS. QUIS ini diasaskan oleh Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi pada 11 Julai 2004 yang berpusat di Doha, Qatar. Pertubuhan ini menghimpunkan para ulama dari seluruh dunia termasuk negara minoriti Islam. Secara keseluruhannya yang kita dapat lihat, NGO ini mempunyai matlamat dan tujuan yang sama iaitu memberi bantuan kecemasan dan kemanusiaan kepada mangsa-mangsa yang ditimpa bencana. Juga kepada seluruh masyarakat Islam diseru agar memboikot barangan buatan Israel bagi menunjukkan rasa sokongan kita kepada rakyat Palestin yang telah dizalimi oleh Zionis. Kesimpulannya, konflik antara Palestin dan Israel ini jelas menunjukkan kezaliman Israel terhadap rakyat Palestin. Hal ini kerana isu ini melibatkan pelbagai soalan tentang kemanusiaan sejagat seperti kedaulatan sebuah negara yang telah dirampas serta kezaliman terhadap rakyat Palestin. Oleh sebab itu, setiap masyarakat tidak kira bangsa maupun agama hendaklah peka dan perhatian terhadap isu Palestin ini. Keseluruhannya, saya berharap semua umat Islam di seluruh dunia bersatu padu di bawah panji Islam dan mencari jalan penyelesaian bagi menyelesaikan masalah yang sudah berlarut sejak sekian lama ini. Oleh itu, harapan sebagai seorang pekaji juga, kita sebagai manusia hiduplah dengan aman dan janganlah cuba untuk merosakkan kebahagiaan ataupun keamanan yang telah diberikan oleh kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.